Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam hadis yang ke-49 dalam kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kata pengarang rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar doa di dalam sembahyang. Anna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'a ad'u bihi fi salati." Qal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratun min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta diajarkan kepadanya doa untuk didoakan di dalam sembahyang, iaitu di akhir sembahyang sesudah tasyahud akhir sebelum memberi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dengan doa tersebut. Baik. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu hari dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat dia satu doa yang dia boleh baca di dalam sembahyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat Sayyidina Abu Bakar satu doa. Doa ni dia mudah. Saya baca doa tu kat tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Bagi ada kitab, kita boleh hafal lah. Kalau tidak, tuan-tuan dengar doa dia. Doa dia, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maksud dia, ya Allah, bahwasanya aku telah menganiaya diri aku dengan aniaya yang banyak dan tiada yang dapat ampunkan dosa itu melainkan Engkau. Oleh itu, ampuni bagiku keampunan di sisi kamu, kasihani aku, Engkaulah Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Doa ni kita nak baca dekat mana, Ustaz? Doa ini dibaca setelah kita membaca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Selepas daripada tahiyat akhir ni, ada banyak doa yang Nabi ajak dekat kita yang kita boleh baca. Antaranya adalah doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Antaranya itu. Lagi ada tak, Ustaz? Ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang selamat daripada dajjal dalam tahiyat juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tak? Ada banyak. Maka ulama menyebut bahawa antara lokasi yang mustajab doa di dalam sembahyang
ada dua. Satu, sabit daripada hadis yang Nabi SAW sebut, kata aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun. Lokasi manusia paling dekat dengan Allah dalam semayang ni, dalam banyak-banyak rukun semayang, ada satu rukun atau posisi manusia yang semayang tu dia dekat sangat dengan Allah masa tu. Masa bila? Masa dia sujud. Maka fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyakkanlah doa kamu ketika itu. Maknanya ketika sujud kita dekat dengan Allah. Sujud yang mana ustaz? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke? Sebab masa kami sembahyang hajat, imam tu dia akan baca sujud last sekali. Kami sembahyang hajat 2 rakaat, ada 4 sujud. Dia sujud last sekali. 1, 2, 3 dia sujud biasa je. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, keempat-empat ini boleh sujud lama. Habis tu apa tu imam sembahyang satu je? Sebab dia jadi imam, dia tak mau memberatkan orang belakang. Sebab orang belakang tu ada yang berumur, sakit, tak boleh sujud lama dan sebagainya. Jadi bila kita sembahyang hajat berjemaah, biasanya kita buat yang last sekali yang lama. Itu sebagai satu panduan pada kita. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang dekat rumah, maka kita boleh panjangkan mana-mana sujud pun boleh. Tetap sembahyang duha, waktu sujud boleh panjangkan doa, boleh. Kita sembahyang duha, fil alamina innaka hamidum majid. Tak ingat lah ustaz doa apa lah ustaz ajak tu, saya pun tak ingat dah. Betul nak baca mana? Mari saya ajak tuan-tuan. Buku ni kan. Ataupun tuan-tuan ada tab. Tab lah yang besar sikit tu, atau telefon kita ke, tuan-tuan cari doa ni siap-siap, buka letak situ, tak atas bantai, tinggi sikit, sebab dia doa kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca, tengok ah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratun min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baca? Boleh ke ustaz tengok? Boleh, tak ada masalah. Tak ada pergerakan apa? Pergerakan mata aja. Daripada sini tengok ke sini, tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh dia cari. Kosok berapa tak tahu, 3, 4 belat. Macam tu. Karut tu panjang kan, bergerakkan banyak. Saja tengok. Saja tengok tak apa, boleh, tak ada masalah. Ataupun tak ingat, katalah contoh doa ni tak ingat, boleh tak ustaz kami baca doa lain? Boleh. Tapi doa yang paling afdal adalah doa yang diajak oleh Nabi SAW. Katalah kita tak ingat nak baca doa lain, Rabbana atina, boleh. Allahumma fili zunubi wali walidayya, boleh. Boleh. Apa sahaja doa boleh. Saya tak ingat bahasa Arab, boleh bantai bahasa Melayu? Boleh. Boleh, tapi tak boleh keluarkan suara. Tak boleh doa, ya fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, bailah kemuliaan dunia, itu nama dia, bungkui kat tepi. Tak boleh. Sembahyang batai. Jadi cakap bahasa Arab boleh. Zikir, tasbih, doa boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena ingatlah, doa yang paling afdal adalah doa yang diajak oleh Nabi SAW. Maka kita boleh doa apa-apalah di situ. Doa ni, kita ada banyak doa macam saya baca tadi kan. Kita ada doa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Doa tu pun boleh baca. Ada banyak. Tapi bila kita jadi imam sembahyang fardu, kita jangan baca banyak, satu je pilih. Kerana kita tak mau membebankan orang yang belakang dia banyak. Nabi sembahyang dia tak suka. Kalau Nabi sembahyang jemaah, Nabi jenis passion tak sembahyang panjang. Tu yang kami dengar Nabi baca sampai 5 juzuk, 6 juzuk, tu semua cerita dia qiyamul malam. Sendiri-sendiri. Abdullah bin Umar, dia yang mai join sembahyang Nabi.
Sehingga dalam hadis Syama'il, dalam hadis Tirmizi dia kata, laqad hamamtu bisu, ada satu perasaan yang tak elok dah mula timbul di hati aku. Apa dia? Aku macam nak belah sembahyang sebab panjang sangat. Dia budak, baca 5 juzuk malam-malam pula, dia duk main dah perasaan. Kalau duk main tapi tak belah, duk main nanti, aku macam nak step down, nak belah ni, panjang sangat Nabi baca ni. Sebab dia yang main join Nabi. Sembahyang tu sembahyang malam. Nabi tak baca panjang, kebiasaannya baca pendek-pendek. Tambah ada mak bawa baby, lagi Nabi pendek. Dalam satu riwayat Nabi kata, sahabat kata apa? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tin di dalam sembahyang Isyak. Aku tak pernah dengar manusia baca begitu sedap dan indah alunan bacaan Nabi. Menunjukkan bahawa kebiasaannya kalau Nabi SAW baca sembahyang, imam Nabi tak baca panjang. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia duduk berhampiran jauh dengan masjid Nabi di kampung lain. Dia jadi imam di kampung dia, tapi dia selalu baca panjang. Nabi pernah kata kat dia, inni uhibbuka fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Nabi cakap kat Sayyidina Mu'az. Tapi ada sekali orang kampung, jemaah-jemaah kampung Sayyidina Mu'az ni, dia pamai dekat Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ni nak kata pun serba salah, tak kata pun serba salah. Awaknya Sayyidina Mu'az ni dia panjang sangat dia baca. Bukan kami tak dengar, tak suka dengar orang baca Quran, baguslah benda tu, tapi kadang kami ada urusan banyak, kami pun nak main sembahyang jemaah. Jadi bila kami tengok dia jadi imam, kami berat nak main sembahyang. Kami jadi tak syok lah macam ni. Nabi panggil Sayyidina Mu'az, walaupun Nabi sayang kat dia, Nabi kata kat dia, afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, wahai Mu'az, kamu nak jadi orang yang menimbulkan huru-hara dalam masyarakat ke? 3 kali Nabi habaq dia. Maknanya Nabi tak berkenan, terlalu panjang. Biasa kita baca, imam baca satu muka surat bahagi 2. Okey, itu normal lah tu, tak ada masalah. Yang peliknya sembahyang Isyak tu imam baca Yasin sampai habis. Panjang sangat, 9:40 tak habis sembahyang. Panjang lah tu. Biasa-biasa panjang lah tu. Jadi dalam tahiyat, makruh tu imam panjangkan tahiyat sehingga membaca semua doa-doa secara kolektif. Baca doa-doa yang saya baca semua tadi tu, semua tu dibaca dalam satu sembahyang, makruh perbuatan tu. Kerana bukan merimah lah. Rimah ke boleh lah. Macam meresahkan lah. Merimah macam tak apa elok dengan bahasa. Meresahkan jemaah dia di luar. Jadi doa, lokasi yang bagus untuk doa dalam sembahyang, 2. Tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir, sebarang sembahyang. Tuan-tuan tengok Tok Imam tak bagi tahiyat, tak bagi salam lagi, Tok Imam duk baca tahiyat lagi. Kita dah habis tahiyat, maka jangan buang masa waktu tu, bacalah. Paling tak ada baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Doa ketika itu, sebarang doa yang baik, Allah Rabbana hablana min azwajina ke, apa-apa doa kita tahu kita boleh bantai. Kerana doa dibolehkan dalam sembahyang, tak ada masalah. Panjang pun tak apa. Tuan-tuan tengok Tok Imam Mekah baca doa sejam. Syekh Jibril baca doa kat Mesir jadi imam tu sejam dia baca doa dalam sembahyang. Doa tu tak warid pun. Doa Palestin lah, doa Syria lah, doa macam-macam. Nabi tak doa pun semua benda tu. Dia doa ke? Tak apa, doa tak ada masalah, kita boleh minta. Walaupun di dalam sembahyang. Walaupun sembahyang tu maknanya adalah doa, dari segi bahasa adalah doa, maka top up doa dalam sembahyang tu adalah sangat baik dan sangat bagus. Itu hadis pertama. Hadis kedua pada malam ni, mengangkat suara setelah sembahyang selesai sembahyang fardu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mengangkat suara ketika berzikir, ketika manusia keluar daripada sembahyang fardu, berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Apa makna dia? Mengangkat suara ketika berzikir selepas daripada sembahyang, kata Ibnu Abbas,
itu berlaku di zaman Nabi. Ni Tok Imam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca wirid tu dengan suara yang kuat. Boleh tak boleh? Ada di zaman Nabi SAW berlaku benda tu. Tetapi tuan-tuan, tengoklah keadaan. Kalau ramai orang yang masbuk, ramai orang yang sedang semayang, kita boleh angkat suara, tapi janganlah kuat sehingga mengganggu orang yang semayang. Kadang-kadang tambah kita pula masjid negeri, masjid singgah, masjid tepi jalan, orang main satu grup semayang. Sagi geng-geng motor, geng food panda main semayang maghrib 3-4 orang. Ada beberapa grup. Bila kita tengok daripada, kita wirid juga, tapi janganlah lantang sangat sehingga imam tu baca apa kita pun tak tahu. Depa jemaah 5 orang, 4 orang belakang, seorang depan. Jadi imam tu dia baca apa, orang tak tahu dia baca apa. Sebab mikrofon dekat situ terlalu kuat sangat. Boleh kuat, sekadar orang belakang ni dia tahu imam sedang buat apa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kebiasaannya. Boleh macam tu? Boleh. Boleh kita kata bid'ah? Tak boleh cakap. Sebab apa tak boleh cakap bid'ah? Bid'ah tu apa? Ma laisa lahu mithalun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh. Dalil ada tak boleh angkat suara? Ada? Di mana dalil dia? Ni yang kita kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang dia sebut bahawa boleh kita angkat suara ketika zikir. Ataupun tonton tengok. Kalau ramai orang masbuk, kita pelankan. Tapi dah habis dah semua dekat ujung-ujung tu masa zikir subhanallah tu, tak ada orang masbuk semua. Maka dia pun kuat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh tak? Boleh, tak salah. Ustaz, orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa. Wirid pun sunat, itu pun sunat, sama-sama tak ada masalah. Macam kuliah pengajian. Orang sembahyang maghrib. Boleh kita kata kuliah mengganggu orang sembahyang. Jadi kita tak, orang main sembahyang kita tak boleh kuliah. Jadi cerita dia tak kuliah terus ya. Dia memang orang kerja main sembahyang ya, masjid. Jadi boleh tak apa mengajar. Ini ilmu. Ilmu ni wajib. Faridatun. Orang sembahyang fardu wajib juga. Boleh tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh, bila hang kuliah, bila ada orang saja piduk tepi telinga mereka, ceramah tepi telinga. Tu pun tak boleh ya. Pelik tu. Saja biasa cakap boleh. Boleh tak apa, tak ada masalah. Maka imam tu dia adalah orang yang faqih, dia tengok hal keadaan apa yang berlaku. Tengok hal keadaan. Tengok dia wirid kuat ke, wirid pelan ke, apa pun boleh kita angkat suara, tengok keadaan. Kalau imam tu pelan dia wirid, kita jangan cepat kata kat dia. Mungkin dia tengok ada ramai orang yang sedang lambat dan sebagainya, atau ada jemaah yang baru nak semayang, bagi ruang kat mereka semayang yang penuhnya. Itu boleh, tak apa, tak ada masalah. Baik, hadis ketiga pada malam ni. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Qala hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Baik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kamu adalah pengembala atau orang yang dipertanggungjawabkan dengan sesuatu. Semua manusia ni ada orang yang bertanggungjawab. Ada individu di bawah dia, cawangan dia, yang dia terpaksa bertanggungjawab dengan dia tu. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam atau pemimpin, dia duduk di atas, maka rakyat duduk di bawah, maka dia bertanggungjawab dengan rakyat di bawah.
Bertanggungjawab tu maksud dia apa? Dia kena selalu beri peringatan. Contoh bab semayang, bab aurat, bab benda-benda yang baik, benda jahat tak boleh buat. Dia selalu kena peringat bab agama tu, kena ingatkan selalu. Itu atas nama pemimpin dengan rakyat. Dan lelaki ataupun suami ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki atau ketua keluarga, dia bertanggungjawab dengan orang duk ada di bawah dia. Dulu kita tak kahwin lagi. Bila kita tak kahwin, kita ada tak tanggungjawab sebagai pengembala? Ada. Paling-paling tak ada anggota badan kita. Kita kena jaga mata, kita kena jaga mulut, kita kena jaga tangan kita. Anggota badan dipertanggungjawab pada kita. Apabila sudah berkahwin, maka kita ada tanggungjawab satu lagi, bab isteri pula. Dulu kalau kita tak semayang, kita satu dosa. Tapi kalau kita dah kahwin, isteri tak semayang, kita dapat 2 dosa. Dulu satu hari tak semayang dapat 5 dosa. Sekarang satu hari tak semayang dapat 10 dosa. Dapat pula anak seorang. Kita tak jaga juga. Biar dia tak tutup aurat, biar dia tak semayang. Setiap kali waktu semayang tak peringat, tak ambil berat dengan dia, maka tambah lagi 1 dosa. Maka lebih banyak anak kita, lebih banyak tanggungjawab kita, lebih banyak dosa. Tapi kalau kita bertanggungjawab, lebih banyaklah pahala. Dulu semayang dapat 1 pahala. Tapi bila dah kahwin, bila suruh isteri semayang, kita dapat 2 pahala. Dulu 5 pahala. Tapi dah kahwin dapat 10 pahala. Kalau ada anak 5 orang, banyaklah pahala. Tapi dia kena bertanggungjawab. Orang duduk di bawah dia. Dia tak boleh kata, biar pilah ustaz. Mereka dah besar lah. Mereka tahu lah jaga mereka. Takkan mereka tak tahu kena pakai tudung. Semua tu tak payah habak lah. Mereka tahu lah. Dia cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Kita kena bagi tahu, kena ajak dia. Tapi dia tak pakai tudung, dia tak semayang di luar daripada kemampuan kita. Contoh, dia duduk kat UKM. Dia duduk kat UUM. Dia duduk kat UPSI. Dekat Tanjung Malim, UPSI. Dekat rumah dia pakai tudung. Dekat rumah pakai tudung, semayang semua elok. Tapi bila dia pergi dekat universiti, malam dia tak pakai tudung. Dia pergi ronda sini, ronda sana, tak semayang. Dia balik kampung kita dekat Sungai Pinang, bagus dia pakai tudung semua, baik bagus. Maka itu kita sebagai bapa di luar daripada kemampuan tanggungjawab kita. Itu kita dosa tak? Tak dosa. Betul ke bapa tanggung dosa anak? Ya. Bila bapa tak tegur salah anak. Anak dia bawa balik basikal. Basikal siapa tak tahu. Darjah 5. Basikal siapa orang balik ni? Ni basikal kawan ni, pinjam. Padahal dia balas. Basikal kawan dia. Kita pun tak selidik. Tak apalah, pinjam pun tak apa. Esok basikal lain pula. Esok basikal lain pula. Pak dia pun buat bodoh gitu ya. Maka bapak dia dosa. Tapi bapak dia habak dah, bab semayang contohnya. Habak semayang jangan tinggal, semayang jangan tinggal. Bila bapak dia meninggal dunia, anak dia tetap tidak sembahyang, maka di sini datang konsep wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa seorang yang lain. Apabila orang yang bertanggungjawab sudah menegur dan memberi peringatan. Begitu juga para anbiya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami akan tanya kat nabi-nabi dan kami akan tanya dekat orang yang kami utus sebagai nabi kat umat dia. Kita bos di pejabat, apa saja berlaku di pejabat, kita bertanggungjawab sebab kita orang yang duduk di atas. Kita duduk di kampung kita, bos, penghulu kampung. Apa saja berlaku di kampung kita, kita bertanggungjawab. Kita bos di flat kita, ada 3 blok, blok A, blok B, blok C. Kita ketua blok A. Paling tak ada di blok A, jadi apa? Susah, sakit, demam, maksiat, dosa, bertanggungjawabnya hang. Sebab amanah tu amanah kat kita. Maka orang yang ada tanggungjawab mesti memikul tanggungjawab, terutamanya
menyebar luaskan kebaikan dan menghalang benda-benda jahat daripada orang yang buat oleh orang yang di bawah dia. Contoh Nabi SAW sebut apa dia? Pemimpin rakyat, suami atau lelaki, siapa di bawah dia? Isteri, anak, atau siapa-siapa anak menakan dia, mak pak aksiden dan meninggal duduk dengan dia. Siapa duduk bawah hang mesti jaga agama mereka. Kita tak boleh kita semayang seorang, subuh biar pilah, anak isteri tak gerak, tak boleh buat macam tu. Nombor 3, Nabi SAW kata apa? Wal mar'atu, orang perempuan, dia kena jaga apa dia? Barang atau milik pada suami dia. Apa saja barang milik suami dia, dia kena jaga bagi elok-elok. Tak boleh tengok kasut suami dia, bungkus bagi kat adik dia. Tengok seluar suami dia, bungkus bagi kat adik dia. Tak boleh. Dia kena jaga, minta izin. Dan demikian juga, Nabi SAW simpulkan, bertanggungjawab, amanah, dan semua amanah list yang 5 senarai itu, Nabi kata akan ditanya esok. Maknanya betul tak hang jaga? Betul tak suami jaga? Betul ke isteri jaga? Betul ke pemimpin jaga? Dan yang terakhir adalah khadam. Khadam tu hamba lah. Sekarang tak ada dah. Maknanya kita bila diberi amanah, kena jaga orang di bawah, dan amanah tu akan disoal esok nanti di akhirat. Jadi kita ambil berat berkaitan dengan amanah yang diberikan pada kita. InsyaAllah kita jumpa siri akan datang. Hadis berikutnya, Nabi SAW segera sembahyang apabila masuk waktu sejuk. Jadi kita tangguh di sini dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Dan insana fi khusr illazina amanu wa amilus solihati wa wasaw bil haqqi wa wasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.